Untuk topik yang seterusnya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Okey, antara faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang seseorang individu adalah faktor umur, jantina, saiz badan, aktiviti fizikal, jenis pekerjaan, iklim dan juga keadaan kesihatan. Okey, semuanya ada 6 faktor. Okey, seterusnya kita perincikan untuk satu-satu faktor. Dalam kategori umur, antara golongannya ialah bayi, kanak-kanak dan remaja, orang dewasa dan orang tua. Bermakna pelbagai peringkat umur ini mereka memerlukan karbohidrat, lemak, protein dalam keadaan yang berbeza mengikut peringkat umur mereka. Okey, kita tengok. Kalau bayi yang berbadan kecil, kurang aktif dan sedang membesar, memerlukan karbohidrat dan lemak untuk tenaga. Mereka juga bayi memerlukan protein untuk tumbesaran, untuk membina tisu-tisu baru dan juga bayi juga memerlukan kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi mereka. Okey, ini adalah peringkat umur bayi. Manakala peringkat umur kanak-kanak dan remaja yang berbadan besar dan sangat aktif. Pada umur ni mereka aktif, sedang membesar, memerlukan lebih banyak karbohidrat dan lemak untuk tenaga. Mereka juga memerlukan lebih protein untuk tumbesaran dan lebih kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi. Sama macam bayi tetapi mereka lebih memerlukan. Sama juga untuk umur. Okey, orang dewasa yang berbadan lebih besar dan aktif. Okey, ini orang dewasa. Contoh macam cikgu, mak bapak kamu memerlukan lebih banyak karbohidrat dan lemak untuk membekalkan tenaga kepada aktiviti harian mereka. Mereka juga memerlukan protein untuk membaiki tisu-tisu rosak. Okey, tak sama macam bayi dan kanak-kanak tadi untuk tumbesaran. Protein diperlukan untuk tumbesaran dan membina tisu-tisu baru. Tetapi untuk orang dewasa, protein diperlukan untuk membaiki tisu-tisu yang rosak. Okey, dan kalsium untuk membaiki tulang. Okey, seterusnya untuk kategori jantina. Okey, jantina kita ada dua, sama ada lelaki atau perempuan. Okey, secara umumnya lelaki memerlukan lebih banyak tenaga berbanding perempuan. Kenapa? Kerana kadar metabolisme lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Okey, lelaki juga mempunyai kurang tisu lemak dalam badan mereka berbanding perempuan. Oleh sebab itu, lelaki kehilangan haba lebih cepat berbanding perempuan. Kerana dia mempunyai kurang tisu lemak itu, bermakna lelaki kehilangan haba dengan lebih cepat. That's why kita memerlukan karbohidrat dan lemak dengan lebih banyak untuk orang lelaki. Lelaki lazimnya lebih aktif berbanding perempuan. Kalau kamu lihat bapa kamu dengan mak kamu, memang secara umumnya lazimnya bapa kamu lebih aktif, bekerja lebih kuat. Okey, jadi mereka memerlukan keperluan tenaga lebih banyak. Okey, seterusnya untuk faktor saiz badan. Okey, kalau kita tengok individu yang bersaiz badan besar memerlukan lebih tenaga berbanding individu berbadan kecil. Bermakna mereka memerlukan karbohidrat, lemak lebih banyak sebab nak bekalkan tenaga. Itu untuk orang yang bersaiz badannya besar. Okey, orang dewasa yang berbadan besar memerlukan lebih karbohidrat dan lemak untuk membekalkan tenaga berbanding seorang bayi yang berbadan kecil. Okey, seterusnya untuk faktor aktiviti fizikal. Semakin aktif seseorang, semakin banyak tenaga diperlukan. Okey, semakin aktif seseorang, semakin banyak tenaga diperlukan. Contohnya, seseorang yang bersenam memerlukan lebih banyak karbohidrat dan lemak untuk membekalkan tenaga berbanding dengan seseorang yang sedang berehat. Contoh, mereka sedang tidur atau sedang menonton TV. Itu kategori sedang berehat. Kalau kamu ni seorang yang sangat aktif, iaitu kamu seorang atlet, bermakna kamu perlu makan lebih banyak karbohidrat dan lemak untuk membekalkan tenaga. Okey, seterusnya, faktor apa? Faktor jenis pekerjaan. Okey, semakin berat kerja yang dibuat, semakin banyak tenaga diperlukan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Semakin berat kerja yang dibuat,
semakin banyak tenaga diperlukan. Okey, contoh, seseorang yang bekerja sebagai pekerja binaan, kontraktor, okey, membuat kerja berat, memerlukan lebih karbohidrat dan lemak untuk membekalkan tenaga berbanding seseorang yang bekerja di pejabat seperti kerani yang membuat kerja ringan seperti menaik. Bermakna pekerja binaan memerlukan lebih banyak tenaga. Mereka perlu makan karbohidrat dan lemak lebih banyak berbanding seorang kerani. Okey, itu faktor gizi seimbang. Okey, seterusnya iklim. Okey, cikgu sertakan muka cikgu juga di sini. Okey, iklim. Semakin sejuk kawasan persekitaran seseorang, semakin banyak haba yang hilang daripada badan orang itu ke kawasan persekitaran. Okey, bermakna mereka yang tinggal di kawasan sejuk, contoh tempat yang cikgu pergi ni Korea, okey, Rusia, negara-negara kutub, okey, negara yang sejuk di Eropah, bermakna mereka memerlukan keperluan karbohidrat dan lemak lebih banyak berbanding contoh di negara kita yang beriklim khatulistiwa, beriklim panas. Okey, orang yang tinggal di negara sejuk memerlukan lebih karbohidrat dan lemak untuk tenaga yang digunakan. Dan mengekalkan, yang paling penting adalah untuk mengekalkan suhu badan berbanding dengan orang yang tinggal di negara panas, di negara khatulistiwa macam kita. Okey, ini faktor iklim. Kenapa? Sebab semakin banyak haba hilang daripada badan seseorang itu. Okey, jadi dia memerlukan lebih banyak karbohidrat dan lemak. Okey, seterusnya faktor gizi seimbang ialah keadaan kesihatan. Okey, contoh, orang yang sakit memerlukan lebih karbohidrat dan lemak. Kenapa? Untuk mendapatkan tenaga yang lebih supaya dapat melawan jangkitan. Okey. Dan protein untuk membaiki tisu-tisu yang rosak. Okey, boleh ya? Ini untuk orang sakit supaya dapat melawan jangkitan, penyakit dan juga mereka perlukan protein lebih. Contohnya apa tadi? Ayam, daging, okey, ikan untuk membaiki tisu-tisu yang rosak, bukan untuk untuk pembesaran, tak. Itu fokus kepada bayi dan kanak-kanak. Wanita mengandung juga memerlukan lebih karbohidrat dan lemak untuk membekalkan tenaga kepada dirinya dan protein untuk membina tisu-tisu baru kepada bayi yang dia kandung. Juga wanita mengandung juga memerlukan zat besi. Okey, kita dah belajar kelas makanan hari itu. Zat besi fungsinya untuk apa? Membina hemoglobin dalam darah, pembentukan darah bayi. Itu zat besi. Contoh apa? Daging, bayam, okey, yang tinggi kandungan zat besinya. Dan wanita mengandung juga perlu makan kalsium yang tinggi. Contoh susu, okey, untuk pembinaan tulang bayi yang sihat. Okey, itu adalah keperluan untuk wanita mengandung. Pesakit kencing manis pula. Orang yang ada penyakit kencing manis harus mengurangkan pengambilan karbohidrat, gula dan lemak. Karbohidrat nanti dia akan tukarkan kepada gula. Okey, gula juga perlu dikurangkan oleh pesakit kencing manis. Okey. Okey. Setakat situ saja faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang. Kita flashback balik apa dia faktor-faktornya, iaitu umur, jantina, saiz badan, aktiviti fizikal seseorang, jenis pekerjaan, iklim dan keadaan fizikal. Okey, cikgu nak kamu sediakan nota dalam buku sains 1 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang ini. Pastikan nota kamu mempunyai 6 faktor-faktor, 7 faktor-faktor tersebut dalam buku nota. Buka sekolah nanti, cikgu akan cek. Tetapi untuk cikgu tik kamu siap ke tak siap nota kamu, please hantar personal WhatsApp kepada cikgu untuk cikgu lihat. Okay, thank you for joining this class today. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.